Fizik tingkatan 5 bab 3 elektrik 3.1 arus dan beza keupayaan. Kita perhatikan gambar foto ini. Kita ada gambar apa ni? Gambar kilat. Okey, macam mana kilat ni boleh berlaku? Apa yang ada dalam kilat ni sehingga kita boleh nampak cahaya macam itu? Apa yang ada dalam kilat ni? Medan elektrik. Apa itu medan? Medan ialah kawasan atau ruang. Bila sebut elektrik, medan elektrik. Sebelum ini kamu kenali juga sebagai medan graviti. Apa maksud medan graviti? Ialah segala kawasan atau ruang yang mana graviti bertindak di dalamnya. Begitu juga medan magnet. Bermaksud segala ruang atau kawasan yang ada daya magnet dikenakan. Kali ini adalah medan elektrik. Okey. Apabila sebatang sikat yang bercas didekatkan dengan aliran air paip yang halus. Ini aliran air paip tersebut menjadi bengkok. Fenomena ini menunjukkan kewujudan medan elektrik dalam kehidupan harian. Bolehkah anda senaraikan contoh yang lain? Okey. Macam mana boleh bengkok? Bukti bahawa wujudnya medan elektrik. Begitu juga begini, macam mana rambut ni boleh tertarik kepada belon? Bukti wujudnya medan elektrik. Begitu juga yang ini. Bagaimana cebisan kertas boleh tertarik kepada sikat plastik? Bukti wujudnya medan elektrik. Begitu juga yang ini. Bila didekatkan jari kepada hujung straw, didapati hujung straw juga tetap tertarik kepada jari. Bukti bahawa wujudnya medan elektrik. Aktiviti 3.1. Apa tujuan aktiviti ini? Adalah untuk mengkaji kewujudan medan elektrik. Ini adalah bekalan voltan. Cuma kali ini bekalan voltan ni yang special sikit sebab dia adalah voltan lampau tinggi atau singkatan adalah VLT. Kerana ia boleh bekalkan voltan setinggi 5000 volt. 5000 volt, sangat tinggi. Kalau voltan kat rumah kita tu cuma 240 volt, itu pun sudah bahaya. Ini 5000 volt. Bayangkan berapa kali ganda. Jadi sebab itu aktiviti ini mesti dijalankan oleh guru sahaja. Okey, mari kita lihat cara memasang radas. Jadi terminal positif dipasangkan pada plat positif, manakala terminal negatif dipasangkan pada plat negatif. Kemudian daripada dua plat ini kemudian dipasang pula rod logam. Rod logam turun ke bawah dan dipasang tapak yang dikendaki lah, tapak logam yang dikendaki. Kemudian dalam masa yang sama, kedua-dua tapak ini berada di dalam piring kaca. Kemudian dituang dengan minyak zaitun. Okey. Kemudiannya dituangkan serbuk suji. Ditaburkan di atas minyak zaitun itu di dalam piring. Kemudian baru kita on switch
bekalan kuasa. Kemudian kita laraskan voltan sehingga kita melihat suatu corak terbentuk oleh serbuk suji di atas minyak zaitun. Okey, apakah corak yang akan dibentuk itu? Untuk rod logam ni, untuk tapak ni kita boleh ubah. Yang pertama kita gunakan rod logam yang sfera ni dulu. Sfera. Okey. Kemudian satu sfera, yang satu lagi adalah plat. Dan kemudian kita tukar kedua-duanya plat. Macam ini. Okey. Di sfera ini bercas positif dan sfera belah kanan bercas negatif. Macam ini. Yang ini sfera dengan plat negatif. Dan yang ini plat positif dengan plat negatif. Jadi idenya, setelah switch dihidupkan, kita akan nampak macam mana serbuk suji itu akan membentuk. Dia akan bentuk satu corak lah. Dan apakah corak itu? Berdasarkan aktiviti yang tadi, apabila bekalan kuasa VLT dihidupkan, dua elektrod logam akan mempunyai keupayaan yang berbeza. Medan elektrik wujud di antara dua elektrod tersebut. Medan elektrik ialah kawasan sekitar kawasan suatu zarah bercas, di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Apabila serbuk suji diletakkan di dalam medan elektrik tersebut, serbuk suji mengalami daya elektrik. Corak yang dibentuk oleh serbuk suji menunjukkan corak medan elektrik. Jadi apa yang akan terbentuk adalah ini. Corak yang akan terbentuk oleh serbuk suji adalah begini. Garis-garis biru ni dia akan terbentuk macam ini. Jadi ini menunjukkan adanya garis-garis medan elektrik. Okey. Bagaimana kita nak lukis? Kamu kena tahu macam mana nak lukis medan elektrik ni. Okey, tengok cara macam mana nak lukis untuk sfera bercas positif. Kita lukiskan garis, mestilah garis lurus yang serenjang dengan permukaan ni, serenjang. Jadi straight atas, straight bawah, tak boleh sengit-sengit. Okey, macam ni. Mesti serenjang. Okey. Kemudian ada lagi. Kalau kamu pasang serenjang, bermaksud 90 darjah ni, semua ni serenjang dengan permukaan sfera itu. Dan semua ni lah. Okey, oleh kerana positif, garis medan elektriknya sentiasa keluar. Jadi kena pasang anak panah menunjukkan keluar. Macam ni Okey. Dan boleh banyak lagi lah. Kalau sfera bercas itu lebih kuat medannya, maka boleh tambah lebih banyak garis. Boleh tambah banyak lagi garis. Okey, juga mesti serenjang dengan permukaan. Dan jangan lupa tambah anak panah keluar. Macam itu. Sekarang kita lukis sfera bercas negatif. Bagaimana garis medannya. Okey, buat begitu. Kemudian macam biasa, kita buat garis lurus serenjang. Begitu.
Oleh kerana negatif, maka garis medannya masuk ke dalam. Jadi mesti buat anak panah menunjukkan masuk ke dalam. Okey, begitu. Dan macam samalah kalau medannya kuat, lebih banyak garis medan boleh dilukis. Soalan, bagaimana corak kalau kedua-dua sfera ini didekatkan? Macam dalam eksperimen ni, kita tengok kedua-duanya dekat macam ni ya. Jadi macam mana nak lukis? Ini positif, ini negatif. Macam mana nak lukis ya? Oh ya, sebelum itu, kalau sama cas, positif atau negatif, maka mereka akan menolak. Daya menolak. Kalau berbeza cas, contoh macam ini, positif dan negatif, atau negatif positif, maka mereka akan menarik. Jadinya macam mana kita nak lukis corak medan tersebut? Okey, kita masih lukis yang sama macam ini. Okey, cumanya boleh share line ni, boleh share dengan ini ya. Katakan ini positif, ini negatif, kita boleh share macam ni. Kita tahu kalau positif dan negatif, mereka akan menarik. Jadi kita boleh buat sambung terus dia punya line macam ni ya. Okey, yang ini akan membengkok dan pergi sini. Dan yang ini juga membengkok dan tertarik ke sini ya. Dan begitu jugalah yang lain-lain membengkok dan tertarik, membengkok dan tertarik. Jadi boleh pasang anak panah tengah-tengah, tak apa. Macam itu Okey, yang ini pun membengkok sebab tertarik oleh dekat sini, dia menunjukkan kesan bengkok sedikit macam ni. Okey, yang belah sini pun yang pergi straight ni serenjang sajalah, sebab atas dan bawah tarik sama kuat, jadi dia pergi straight sajalah. Okey, yang ini juga membengkok macam itu dan boleh tambah lagi lah. Okey, ingat positif keluar, negatif masuk dan bila mereka dihampirkan, mereka tertarik satu sama lain kerana garis medan mereka ini bercantum macam ini. Okey. Okey, sama macam ni. Boleh lukis macam ni tapi dia punya garis banyak sikit ni. Mungkin sukar sedikit. Waktu lukis ni hati-hati, jangan garis itu bertingkah dengan garis lain jangan bersilang antara garis ni. Tak boleh bersilang syarat untuk lukis garis medan. Okey, kemudian bagaimana kalau berbeza cas macam ni? Kita nak lukis macam mana? Contohnya positif dengan positif. Macam mana nak lukis? Okey, kita tahu positif bila sama cas ianya menolak. Jadi bagaimana menunjukkan corak medan? Ianya mereka menolak satu sama lain kerana sama cas. Jadi sepatutnya pergi straight lah. Okey, medan ni sepatutnya pergi straight. Tapi pasal sama cas, dia menolak jadi dia bengkok macam itu. Jadi kita boleh lukis menolak macam tu, dia bengkok. Okey, ini dua jangan cantum biar ada gap sikit. Ini pun okey, dia menolak, jangan cantum, ada gap, bagi ada gap sikit. Dan yang lain-lain, yang belakang ni boleh straight sebab tarik sama kuat atas dan bawah. Okey, yang sepatutnya ini pergi straight tapi dia menunjukkan bengkok kerana ditolak oleh sebelah sini. Ini pun sama, sepatut pergi straight tapi bengkok. Straight, bengkok, straight, bengkok. Ini pun sama, sepatutnya pergi straight atas tapi bengkok. Straight, bengkok, straight, bengkok. Okey, positif, jangan lupa lukis anak panah keluar. Kalau positif mesti keluar.
Okey, begini cara nak lukis. Kemudian sama juga kalau negatif dengan negatif, macam mana nak lukis. Sama, dia negatif sama cas ni dia menolak, dia tak mau menarik. Okey. Kemudian jangan lupa anak panah untuk negatif sentiasa ke dalam, masih ingat. Okey, jadi begitulah cara nak lukis. Kemudian kita ada sfera positif dan plat negatif. Jadi macam mana nak lukis corak medan, sama juga positif akan keluarkan garis medannya, yang tengah ni pergi straight terus cantum. Okey, yang belah atas ni melengkung bengkok masuk sini, belah bawah patut pergi straight terus bengkok sebab tertarik ke negatif. Yang keluar sini juga melengkung masuk ke sini, ni pun sama. Okey, yang belah belakang ni memang pergi straight lah, sebab ditarik atas dan bawah sama kuat, jadi dia tak tahu nak bengkok macam mana, dia pergi straight. Yang belah sini bengkok lah sedikit macam ni, yang ni pun sama, bengkok sedikit. Okey, sebabkan positif, anak panah adalah sentiasa keluar macam ini menuju ke negatif. Jadi share sekali lah, share dia punya line garis dan share dia punya anak panah. Ini pun sama, jangan lupa pasang anak panah keluar. Okey, dan macam mana kalau negatif dan positif, ini pun samalah. Okey, ini samalah. Okey, ini plat positif. Jadi cara lukis sama, positif sentiasa pergi ke negatif. Okey, yang ni pun sama, sepatut pergi straight tapi dia masuk sini ya. Ini sama, masuk sini. Okey, belah ni pun sama dan belah sini pun sama. Okey, jadi anak panah positif ke negatif. Okey, hak belah sini straight sebab tarik sama kuat. Tapi jangan lupa anak panah mesti menuju ke negatif. Okey, belah sini pun sama, tunjukkan dia melengkung, sepatut pergi straight, dia melengkung sikit sebab ditarik oleh plat positif ni. Okey, jadi macam itu. Kalau kamu tengok sama saja atas dan bawah ni, cuma bezanya ialah arah anak panah. Okey, macam mana kalau plat positif dan plat negatif? Ini plat positif, ini plat negatif. Okey, jadi macam mana nak buat? Ialah terus garis lurus. Maksudnya positif ni garis medannya keluar dan terus masuk ke sini, sebab berbeza cas menarik. Jadi mereka boleh share garis dan mereka boleh share anak panah. Yang belah atas ni sepatutnya pergi atas terus tapi melengkung masuk. Okey, pasang anak panah. Ini pun sama, patut pergi atas terus, pergi bawah ni terus tapi melengkung masuk. Okey, macam ni cara nak lukis anak panah. Garis medan elektrik. Kalau belah ni negatif, plat negatif, belah ni plat positif, sama sajalah. Macam itu, terbalikkan saja. Okey,
anak panah dari positif ke negatif. Macam tu saja, semua ni sama je. Okey. Kalau positif dengan positif, plug positif dengan plug positif, contoh. Okey, positif, negatif. Jadi macam mana nak lukis dia punya medan dia? Ini special sikit lah. Dia membahagi. Sorry, ni pun positif lah. Macam mana nak lukis? Okey, lukis tengah-tengah ni. Buat macam ni. Ini pun sama, belah ni tapi belah bawah. Maksudnya mereka tak mau. Mereka saling menolak sebab sama cas. Belah sini sama. Okey. Hati-hati jangan bersilang sesama garis medan. Okey, itu pasal dia menolak. Dia sama cas menolak sebab macam ini. Sebab garis medan ni tidak mau bertembung. Tidak mau join satu sama lain sebab sama cas. Okey, jangan lupa pasang anak panah keluar sebab positif. Okey. Negatif pun samalah. Negatif ni plat negatif sama. Dia macam ni Cuma anak panah terbalik Anak panah masuk ke plat negatif Okey, bawah sama, atas sama. Semua mesti anak panah menunjuk masuk ke dalam balik. Okey, jadi praktikkan cara melukis corak-corak antara sfera. Biasa ada 3 keadaan saja. Sfera dengan sfera, sfera dengan plat, plat dengan plat boleh tukar ni. Positif dengan negatif, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Okey. Positif dengan negatif, negatif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan positif. Boleh tukar. Empat keadaan tu tak ada masalah. Jadi begitulah bagaimana corak yang dibentuk oleh serbuk suji tu. Okey, dia akan nampak, maksudnya biji-biji serbuk suji tu akan berkumpul padat pada mengikut bentuk garis medan ni di titik-titik tu. Ni sama. Serbuk suji akan nampak macam tu, akan duduk di mana garis medan elektrik tu wujud. Dia akan nampak macam tu. Semua ini pun yang ni pun sama. Okay, serbuk suji akan banyak kat situ. Inilah dia satu aktiviti mudah untuk menunjukkan kewujudan medan elektrik. Jadi sentiasa ingatlah, gambar rajah ini semua alat radas bahan. Kita teruskan kekuatan medan elektrik. Andaikan satu cas uji positif Q diletakkan dalam satu medan elektrik, cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik, sama ada daya tolakan atau daya tarikan, bergantung pada jenis cas zarah bercas. Rajah di bawah menunjukkan daya elektrik yang bertindak ke atas cas uji positif. Okey, kita ada zarah bercas. Kita ada cas uji positif Q. Okey, sebabkan sama cas dia menolak, maka terbentuknya daya tolakan. Dan jika ia berbeza cas, okey, negatif positif, maka akan terbentuknya daya tarikan. Okey. Sebenarnya kita boleh kira daripada sini, kita boleh kira secara matematik.
kekuatan medan elektrik dengan simbol E. Kita boleh kira, tetapi sebelum itu kita nak tengok dulu apa definisi atau takrifan atau maksud kekuatan medan elektrik. Diberikan dalam kotak ni, kekuatan medan elektrik simbol E besar ialah pada satu titik dalam medan elektrik. Pada satu titik ni dalam medan elektrik boleh ditarifkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas seunit cas positif. Seunit saja, satu unit saja yang terletak pada titik itu. Jadi daripada definisi inilah kita boleh buat persamaan matematik. Lagi sekali, ditakrifkan sebagai daya. Daya ialah simbol F belah atas. Cuba tengok. Yang bertindak ke atas seunit cas positif Q belah bawah. Seunit satu. Belah bawah ni kamu pasang sentiasa sama dengan 1. Okey, matematik yang kamu kena faham. Tak apa, nanti kita tengok contoh matematik ni. Jadi begitulah cara nak kira kekuatan medan elektrik. Ambil dia punya nilai daya, bahagikan dengan jumlah cas elektrik. Q ialah jumlah cas elektrik. Berapa banyak cas elektrik ada dekat sini. Okey, jadi kita akan dapat satu cas elektrik, kita akan dapat berapa dia punya daya. Okey. Okey, sebelum itu kita tengok ada satu pemahaman matematik lah tentang pecahan, tentang nisbah. Kamu belajar dulu masa tingkatan 1 tajuk nisbah. Contohnya, kamu pergi pasar, kamu pergi tempat jual buah, kamu melihat ada satu tanda harga. Contohnya RM RM1. Okey, kamu akan dapat 3 biji apple. Jadi kamu bagi mereka RM1, mereka bagi kamu 3 biji apple. Jadi ideanya nampak belah bawah ni kan mudah nak dibandingkan dengan apa yang kita dapat belah atas. Kalau belah bawah ni ialah sentiasa 1. Jadi kita dapat agak, oh kalau RM1 maka dapat 3 apple. Habis kalau RM2 dapat berapa? Kamu bagi RM2 dapat berapa apple? Terus kamu dapat agak, kamu akan dapat 6 apple. Kalau RM3 akan dapat berapa? Akan dapat 9 apple. Okey. Macam mana boleh dapat 9 apple ni? Daripada 1 nak ke 3, kita darab dengan 3. Maka di atas pun kena darab dengan 3 juga. Jadi 3 darab 3, 9 apple. Ini adalah susunan nisbah. Okey, contoh lain ialah katakan RM2. Kamu bayar RM2, kamu dapat apa? Dapat 5 nenas. 5 nenas. Kalau tengok ni, bawah ni dia tak satu. Bila dia tak jadi satu, jadi susah kita nak agak berapa biji kat atas. Okey, jadi macam mana nak ubah bawah ni jadi satu? Itulah dia datang matematik. Kamu bahagikan, tekan kalkulator, 5 bagi 2 dapat berapa?
ialah dapat 1. Jadi ideanya di bawah sentiasa dapat 1. 5 bahagi 2 ialah 2.5. Apa maksud 2.5 ni? Maksudnya 2.5 nenas. Habis di bawah nak isi apa? Isi 1. Itu maksudnya. Tujuan kita membuat pembahagian ni supaya last kali supaya di bawah ini sentiasa sama dengan 1. 1 unit apa kat bawah, maka apa yang akan berubah di belah atas. Dalam kes ni baru kita boleh agak RM1 rupanya dapat 2.5 nenas. Maksudnya 2 biji nenas, ambil lagi biji yang ketiga belah setengah. Itulah dia yang kita akan dapat jika di bawah ialah 1. Okey, ini pemahaman matematik pembahagian ni yang kamu kena tahu. Contoh lain ialah pergi stesen minyak nak isi minyak. Jadi orang tu cakap bagi dia RM5. Dia akan bagi minyak petrol sebanyak 10 liter. 10 liter. Jadi kamu cuba mengagakkan berapa banyak berapa dia punya nisbah tu. Sebab ni nombor besar ni, ideanya di bawah ni kita nak bagi sentiasa sama dengan 1. Jadi kita macam mana nak buat bagi jadi 1 ni? Maka kita tekan kalkulator lah bahagi ni. 10 bagi 5 ialah kita dapat 2. Jadi 2 ni 2 apa? 2 liter. 2 liter, bawah ni nak tulis apa? Tulis 1. Jadi itulah maksudnya. Kalau bagi RM1 dapat 2 liter. Jadi itulah tujuan belajar nisbah selama ni masa tingkatan 1 tu, untuk kita sentiasa jadikan bawah ni jadi 1 supaya kita tahu di atas tu kita boleh agak dapat berapa banyak. Okey. Boleh tak kita buat terbalik? Contohnya RM1 duduk atas, liter duduk bawah. Kita akan dapat apa? Boleh juga, tak ada masalah. Contohnya kalau RM1 dapat 2 liter. Kalau kita nak buat terbalik, kalau 1 liter berapa ringgit? Itu masalah, itu ideanya. Jadi kita boleh terbalikkan, tungging terbalik. Di RM5 duduk atas, 10 liter duduk bawah. Okey, yang ni pun samalah. RM1 duduk atas, 2 liter duduk bawah. Jadi kalau tekan kalkulator ni, 5 bagi 10 dapat berapa? Dapat 0.5. Okey, RM 50 sen. Di bawah tulis apa? 1 liter. Sebab 5 dah bagi 10 bawah sentiasa jadi 1. Okey, tapi 1 apa kali ni? 1 unit liter. Jadi kita dapat agak, rupanya kalau kita nak 1 liter, kita kena bayar 50 sen. Boleh dibuat terbalik gitu, tak ada masalah. Belah ni pun samalah. Dia mesti sama juga ni. Jadi 1 bahagi 2, 0.5 lah. 0.5 ni ialah RM1. Dan di bawah ialah sentiasa sama dengan 1 liter. Jadi itu tujuan bahagi ni. Sentiasa nak bagi di bawah ni jadi 1. Kalau kamu pemudahkan, last kali sentiasa sama dengan 1. Dia apa kena mengena dengan ni? Apa kena mengena dengan ni? Memang sangat kena mengena. Contohnya, okey, contohnya kita ada berapa banyak cas sini. Okey, kita letak dekat macam ni, kita tahu ada medan elektrik sini, maka disebabkan sama cas ni, maka akan menolak lah. Jadi kita ada daya menolak tu. Okey, daya menolak tu, katakan daya menolak itu ialah 10 Newton contoh. Dan apa yang daya 10 Newton ni tolak berapa banyak cas? Katakan cas ni ada sebanyak 5 cas. 5 cas. Cas, unit cas ialah coulomb.
Coulomb. Okey, Coulomb. Jadi soalan, berapakah kekuatan medan elektrik? Boleh tak kita kira? Jawapannya boleh, iaitu kita ambilkan nilai F bahagikan nilai Q. Okey, iaitu rumusnya macam ni. Jadi kita pun isikan nilai, berapa nilai F, 10 Newton. Berapa nilai Q, 5 Coulomb. 11 kali dapat apa? Kita dapat 10 bahagi 5, 2. Dan 2 itu ialah 2 Newton atas. Dan di bawah ialah sentiasa, ingat tadi, sentiasa sama dengan 1. 1 dengan unitnya Coulomb. Jadi apa maksudnya ni? Lihat bawah, di bawah sentiasa jadi 1 lah sekali. Jadi maksudnya ialah untuk gerakkan 1 Coulomb, kita ada 5 Coulomb sini. Katakan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Duduk berada dalam medan ini, untuk gerakkan 1 Coulomb saja daripada 5 ni, 1 Coulomb saja, maka daya sebanyak 2 Newton. 2 Newton dikenakan. Ini 2 Newton, ini pun 2 Newton, ini 2, ini 2, ini 2. Itu maksudnya. Okey, itu maksudnya kenapa susunan dalam bentuk nisbah macam ni, supaya kamu faham. Okey. Kalau ini 50 Newton, maka 50 bahagi jumlah charge 5 Coulomb. Maka setiap 1 Coulomb tu kita dapat berapa? 50 bagi 5, 10 Newton. 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton. Tu. Macam tu cara nak imajinasi, cara nak fikir. Okey. Oh ya, sebelum itu untuk fahami apa dia Coulomb ni, apa 1 Coulomb ni, 1 Coulomb ni apa dia, kita ke babak lain sedikit lah. Kita ke babak lain, iaitu kita kembali ke zaman sains dulu. Sains, kamu belajar sains tingkatan 1, 2, 3. Jika kamu ada belajar tentang atom, masih ingat lagi tentang atom, iaitu teori atom Bohr. Kalau tak silap, teori atom Bohr. Siapa yang ada belajar kimia ke, kamu akan belajar tentang teori atom, susunan atom, apa yang ada dalam satu atom. Okey. Jadi cikgu ceritakan balik. Dalam atom kita ada proton, kita ada juga neutron. Okey. Ada banyaklah. Ini neutron, ini proton. Jadi proton dan neutron akan melekat dengan kuat satu sama lain. Duduk sekali macam itu, bergumpal macam tu. Dan mungkin ada banyak lagi lah ikut jenis atom. Hidrogen ke, nitrogen ke, besi ke, fosforus ke, apa-apa sajalah. Okey. Lain jenis atom, lain dia punya bilangan ini, proton dan neutron ni. Kemudian di luar daripada gabungan dua ini kita panggil nukleus. Gabungan proton dan neutron kita panggil nukleus. Okey, nukleus. Dan di luar daripada nukleus ini, macam ada satu orbit, satu orbit. Ada banyak orbit lah. Okey, juga sama ikut jenis atom. Jadi di orbit ini, atau kita panggil petala luar, kita ada satu lagi benda, dan benda ini dipanggil elektron, yang sentiasa bergerak orbit, pusing sana pusing sini. Okey, bebas bergerak elektron ini. Okey, elektron
Jadi tidak seperti proton, elektron ini bebas bergerak. Bahkan kadang-kadang dia boleh lompat pergi ke atom lain pun. Bahkan dia boleh lompat pergi ke ruang vacuum pun. Okey. Elektron inilah dia elektron. Elektron inilah membawa cas negatif, manakala proton inilah membawa cas positif. Soalan, berapakah nilai cas negatif yang dibawa oleh sebiji elektron ini? Berapakah nilai cas negatif yang dibawa oleh sebiji elektron ini? Jawapannya ialah sebanyak ini. 0.0000000000 sampai 16 coulomb. Unit bagi charge ialah coulomb. Unit bagi charge ialah coulomb. Okey, coulomb ni ejaan coulomb. Kalau tengokkan nilai ni, maka nilai ini, charge ini kecil ke besar ke? Ianya sangat kecil. Sebab 0.000016 coulomb. Terlalu kecil dia punya charge elektrik dia. Maksudnya kalau nilai ni kena tangan kita ni, tak terasa apa-apa lah. Terlalu kecil lah. Padanlah dengan dirinya yang elektron ini, yang mana juga adalah terlalu kecil. Saiz elektron ni sangatlah kecil. Jadi kalau charge yang dibawa oleh elektron ini adalah sebanyak ini sahaja, masakan kita nak terasa renjatan elektrik tu terlalu kecil. Okey. Nilai ini jika ditulis dalam bentuk piawai adalah macam ini. Ini bentuk piawai. Okey. 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Maksudnya ada 19 kosong ni belakang. Okey. Soalan macam mana kita kalau kita tambah 2 biji ini tambah ini 2 biji elektron lah jadinya. Jadi kita dah ada berapa dah charge terkumpul. Jadi nilai ini tambah lagi nilai yang macam ini, 16 tambah 16 di belakang ni jadi 32. Dengan kosong masih sama ni di belakang sekali 32 coulomb. Okey, kalau kita tambah elektron yang ketiga, berapa charge kita dapat? 16 tambah 16 tambah 16. Okey. Soalan, kita perlu tambah berapa banyak elektron sehingga nilai coulomb ni, charge ni cukup menjadi 1 coulomb. Berapa banyak kita kena tambah? Berapa banyak? Takkan nak duduk situ kira. Kalau 1 elektron bagi banyak ni, berapa banyak elektron akan bagi 1 coulomb? Kita takkan kira secara manual. Jenuh nak kira. Kita pakai matematik lah. Kita pakai macam ni. Kita buat macam ni. Ini adalah kaedah kadaran namanya. Kamu dah belajar matematik masa tingkatan 1. Kaedah kadaran. Okey, kamu buat macam ni. 1 elektron mewakili sebanyak charge sebanyak ni. Habis berapa, kamu buat tanda soal ni, berapa banyak elektron yang diperlukan untuk mengumpulkan 1 coulomb charge. Okey. Jadi macam mana matematik tu? Iaitu ambil nilai 1 ni bahagi nilai ini. Okey, ambil nilai 1 ni bahagi nilai ni. Dan kita dapat apa? Kita akan dapat kita akan dapat 1 bahagi charge ini yang terlalu sedikit ni, kita akan dapat 6.25 darab 10 kuasa 18 elektron. Jadi nilai, tengok berapa banyak elektron ni yang perlu dikumpulkan
untuk mencukupkan charge sebanyak 1 coulomb. Okey, berapa banyak elektron ni? Kalau kita tulis dalam nombor bulat ni, maka inilah dia. Macam mana nak sebut ni, juta ke trilion ke, dah tak tahu dah nak sebut macam mana ni. 625 0,0000000 sampai sini biji elektron kita kena kumpulkan untuk dapat 1 coulomb. Untuk dapatkan 1 coulomb Jadi jangan salah faham Ramai yang fikir 1 coulomb ialah 1 elektron. Coulomb bukan elektron lah. Coulomb, elektron. Elektron ni ialah biji-biji ni. Biji-biji ni. Elektron ni ialah pembawa charge positif. Elektron ini adalah pembawa charge. Okey. 1 biji elektron dapat bawa charge banyak ni sahaja. Okey. Perlukan berapa banyak charge, berapa banyak elektron untuk bawa sebanyak ini 1 coulomb. Okey, perlukan sebanyak ini. Okey, jadi jangan keliru lah. Okey, sampai mana tadi? Kita patah balik pada rumus ni Jadi cara nak kira kekuatan medan elektrik ialah ambil daya dan bagikan berapa banyak charge, kuantiti charge elektrik yang ada. Kita nak tahu 1 charge elektrik. Ni 1 charge ni ialah 1 coulomb lah. 1 coulomb. Okey. Mana tadi? Okey, hak ni tadi. Ni 1 coulomb, maknanya 1 coulomb tu ada berapa banyak tadi? Ini 1 coulomb ada berapa banyak elektron? Ada 6.25 darab 10 kuasa 18 tadi Berapa banyak elektron ni? Okey, berapa banyak? Okey, jadi ambilkan bilangan daya, bahagikan bilangan ini. Berapa banyak ini? Ini ada ni. Ni kita boleh kata satu paket lah. Dalam satu paket 1 coulomb ni ada sebanyak 6.25 darab 10 kuasa 18 elektron Jadi akan ada banyak paket lah. Okey, ada banyak paket ni. Okey. Satu paket ni cukup lengkap ada charge yang sekuat 1 coulomb. Okey, duduk sini mengalir. Mengalir macam ni Jadi kalau macam kes ni 10 Newton bahagilah. Ada berapa coulomb ni? Ada 3. Bahagi 3 coulomb dapat berapa? Maksudnya 1 coulomb ni dikenakan daya berapa kuat. Itulah dia rumus ni. Okey. Unit SI bagi E ialah Newton per Coulomb. Okey. Di Coulomb tu bawa naik atas lah kan. Jadi Newton, Coulomb negatif 1 bawa naik atas jadi negatif. Kita teruskan. Medan elektrik yang ditunjukkan di antara dua plat selari yang bertentangan charge adalah seragam, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ni. Medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis-garis medan elektrik yang selari antara satu sama lain. Macam ni cara nak lukis tadi sama macam tadi Ini plat positif, plat negatif bawah. Okey. Jadi akan ada, kita tak lekatkan dua-dua ni, kita letak dengan satu gap lah, satu jarak. Jarak itu dipanggil D. Kemudian kita kenakan beza keupayaan. Katakan beza keupayaan yang positif ini ialah 20 volt. Contoh
dan yang negatif ini ialah 6 volt. Jadi berapa beza keupayaan? 20 tolak 6. Dapat berapa? Dapat 14 volt. Itulah dia beza keupayaan yang merentasi kedua-dua plat ini adalah 14 volt. Okey, tapi kebiasaannya V negatif tu dekat sini ialah kosong. Kebiasaannya okey, ini kosong volt. Ini 12 volt contoh. Jadi perbezaan dia berapa beza keupayaan? 12 tolak kosong. Itu pasal masih 12 juga 12 tolak kosong 12 volt lah beza keupayaan. Boleh okey. Sama juga kita ada plat positif, kita ada plat negatif, lalukan voltan dengan jarak D. Macam mana kita nak cari nilai E? Nilai apa dia nilai E tadi? Kekuatan medan magnet. Macam mana kita nak cari? Yang ada di tengah-tengah ni macam mana kita nak cari? Ada dia punya formula tak? Okey, kita tak boleh pakai formula atas ni. Formula yang atas ni untuk titik cas sahaja, untuk 1 coulomb sahaja. Okey. Tapi ini secara memanjang macam ni plat macam ni memanjang macam ni. Jadi ada rumus dia. Ada, itu rumus dia yang ini. Okey. Kita ambil nak cari E, kita ambil beza keupayaan seperti 12 volt ni, kita bahagi dengan jarak dia, jarak antara dua plat ni D. Jadi itulah rumus dia. Okey. Apa untuk voltan, unit untuk voltan ialah, unit untuk beza keupayaan ialah sama juga volt dan unit untuk jarak ialah meter kan. Meter unit SI meter. Jadi itu pasal kita dapat unit SI volt meter negatif 1 sebab meter ni kita bawa naik atas. Okey. Yang hak ni cerita rumus tentang kekuatan medan elektrik. Yang ni pun cerita rumus tentang kekuatan medan elektrik. Soalan, boleh tak kita pakai bertukar unit? Jawapannya boleh. Sebab unit ini adalah setara dengan unit ini. Jadi kita boleh tukar pun tak ada masalah. Hak kawan ni pakai voltmeter negatif 1, hak kawan ni pakai Newton Coulomb negatif 1. Boleh, tak ada masalah. Kita teruskan lagi. Kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Dalam suatu medan elektrik terdapat cas elektrik, sama ada cas positif atau cas negatif. Cas yang sama saling menolak, manakala cas yang berlainan saling menarik. Apakah yang akan terjadi kepada zarah bercas apabila diletakkan ke dalam suatu medan elektrik? Kita ada aktiviti ini yang juga mesti dikendalikan oleh guru sahaja, sebab bila bermain dengan bekalan VLT ini sangat bahaya. Jadi risikonya biar guru sahaja yang tanggung. Okey, 5000 volt. 5000 volt sangat kuat. Dia bahaya untuk pelajar dan juga guru pun. Okey, kita dalam aktiviti ni kita ada dua aktiviti sebenarnya. Okey. Mari kita lihat cara nak pasang aktiviti ni cara nak pasang alat ni. Kita ada, secara asasnya kita ada inilah bekalan kuasa ni VLT. Kita ada plat logam Okey, plat logam ini negatif dan plat logam ini positif. Okey, disambung kepada bekalan kuasa masing-masing positif dan negatif. Kemudian di tengah-tengah ni
kita ada bola polistirena yang disalut ke rajang aluminium. Kenapa disalut ke rajang aluminium? Supaya dia menjadi bola logam. Sebab aluminium logam kan. Jadi kita nak buat dia bagi jadi bola logam. Kita tak boleh pakai bola hak betul-betul aluminium punya tu sangat berat ni. Akan sangat berat jadi susah. Kita kena pakai kena buat bagi ringan, sebab tu pakai polistirena kemudian disalut. Asalkan menjadi bola logam yang ringan. Okey, kemudian diikat bola ini kepada benang nilon. Okey. Kemudian apa kita akan buat? Kita akan hidupkan Swiss. Kemudian kita tengok, kita perhati apa akan berlaku pada bola ini. Agak-agak kamu apa akan berlaku pada bola ini? Jawapannya ialah tidak ada apa-apa pun yang berlaku kepada bola ini. Bola ini duduk diam kat situ saja di tengah-tengah tu. Okey. Plat tu pasang jarak-jarak sikit supaya bola boleh duduk tengah. Bagi ada ruang sikit lah. Okey. Setelah switch on, didapati bola itu tak ada apa pun berlaku padanya. Sebab apa? Sebab ini. Apabila bola polistirena disesarkan, sebelum bola polistirena disesarkan, maksud disesarkan ni ialah kita tarik tali nilon ni, kita tarik bagi rapat ke sini supaya bola ni rapat ke sini. Jadi bola ini, bola ni akan sentuh plat negatif belah sini, belah kiri. Itu pasal kita maksudnya sesarkan. Tapi sebelum kita sesarkan, kita tak tarik ni, bola tu tetap diam sahaja walaupun switch dah on. Sebab apa? Sebab bola ini bercas neutral. Jadi dia takkan berlaku apa-apa pada dirinya di dalam medan elektrik. Jadi itu pasal pada kali pertama kita mesti apa? Kita mesti sesarkan, menyentuh plat logam bercas positif dan dilepaskan. Bola tersebut akan berayun berulang-alik di antara kedua-dua plat logam sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey. Semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistirena bersalut logam berada di antara kedua-dua plat logam yang bercas dan tidak bergerak. Okey, tak bergeraklah sebab dia masih neutral. Bola tersebut berada dalam keadaan neutral. Okey. Jadi kita pun tolak sikit tadi ni supaya rapat ke plat negatif. Apabila bola polistirena disesarkan sehingga menyentuh plat logam bercas negatif, cas positif pada bola akan dinyah-caskan. Ini ayat ni salah. Salah sikit lah. Sebab masih ingat proton tak boleh lompat keluar. Okey, maka cas positif tak boleh ikut lompat keluar jugalah. Sebab kalau proton lompat keluar, neutron akan ikut sekali. Jadi berderai habis. Semua atom yang membina akan berderai habis. Akan hancur habis objek tu. Okey. Ibaratnya atom ni akan tertanggal keluar habis. Sebab proton nak lompat keluar juga. Jadi tak boleh. Yang boleh mudah lompat keluarnya cuma biji-biji elektron ni sahaja. Di penerangan ni cikgu ubah sikit lah. Okey, penerangan ni tak betul lah. Macam ni positif tak dinyah cas. Positif tak boleh lompat keluar. Jadi sepatutnya sini pun masih ada positif lah. Okey. Tapi apa yang berlaku ialah negatif daripada plat negatif ni
sebahagiannya akan lompat masuk ke dalam ni. Jadi menyebabkan bilangan cas negatif sudah bertambah lebih banyak daripada bilangan cas positif. Maka jasad ini yang asalnya neutral sekarang sudah menjadi jasad bercas negatif. Sebab bilangan cas negatifnya lebih banyak daripada bilangan cas positif. Kalau kamu masih ingat dulu, kamu belajar, bila disebut satu jasad itu neutral, bukanlah bermaksud tidak ada cas negatif atau cas positif. Ianya ada cas, cumanya bilangan cas itu adalah sama banyak. Macam ini cas positif 3, bilangan cas negatif pun 3. Jadi jasad ini ialah dikatakan neutral. Neutral bukan bermaksud tak ada cas. Ada cas, tetapi bilangan cas negatif dan positif sama banyak. Bila masa jasad ini dikatakan bercas negatif? Bila bilangan negatif ini melebihi bilangan positif. Contohnya ada satu lagi cas negatif masuk dalam ni, jadi 4 berbanding 3 positif. Maka jasad ini dikatakan sudah menjadi bercas negatif. Dan bagaimana jasad ini menjadi positif, bercas positif? Bukanlah positif daripada luar lompat masuk dalam. Sebab kita setuju tadi proton mana boleh lompat. Okey. Dan proton hak ada dalam pun tak boleh lompat keluar, tak boleh Yang boleh lompat keluar ke dalam ialah cuma cas negatif saja, sebab elektron saja yang mudah bergeraknya. Jadi macam mana jasad ini menjadi bercas negatif positif? Ialah elektron ni juga yang lompat keluar. Jadi katakan satu ni bawah ni lompat keluar, jadi yang tinggal cuma 2 cas negatif berbanding 3 cas positif. Itu pasal lah bilangan cas positif ini menjadi lebih banyak daripada negatif, maka jasad ini dikatakan jasad bercas positif. Okey, kembali pada cerita ni. Maka menjadilah bola ini sebagai bercas negatif sekarang, sebab telah mendapat banyak tambahan lagi cas negatif, elektron masuk dalam ni. Jadi masih ingat, kalau sama cas, iaitu negatif dan negatif, tidakkah ia akan membentuk daya tolakan? Kan, dia akan membentuk daya tolakan. Kalau positif dengan positif, daya tolakan terbentuk. Negatif dengan negatif, daya tolakan. Jadi inilah yang berlaku. Jadi maka bola ini tertolak oleh plat negatif ni, tertolak pergi ke belah kanan pula. Okey, menuju ke plat positif. Bila sampai plat positif, apa berlaku? Okey, masih ingat kita ada dah berapa biji cas negatif ni? Ada 6 kan? Ada 6. Ini positif ada kekal 4 lah. Okey, cas negatif ada 6. Jadi bila bola ini menyentuh plat positif ni, yang 6 negatif tadi tengok, ini positif ni lagi banyak dekat plat positif ni daripada positif dalam bola ni. Dan kita dah tahu, jika negatif memang akan tertarik pada positif. Maka apa berlaku? Hampir kesemuanya atau hampir kesemuanya cas negatif akan lompat masuk ke plat positif dan mengalir keluar lah ikut kabel dia. Jadi makanya sekarang ni jasad ini telah kekurangan cas negatif, maka lebih banyak cas positif pula. Jadi maka dikatakan berbola ini dekat sini ialah telah menjadi jasad bercas positif. Masih ingat apa akan berlaku bila positif dengan positif? Bila cas yang sama akan menolak. Okey. Jadi maka bola ini mendapat daya dan tertolak oleh daya itu. Sebab sama cas tertolak balik ke plat negatif. Bila sampai plat negatif, maka cerita yang sama. Okey, negatif daripada plat negatif akan tengok ini
zarah bercas positif, jadi mereka tertarik. Hanya negatif saja boleh lompat masuk ke dalam bola ni, bukan positif yang lompat keluar. Positif tak boleh lompat keluar. Okey, masuk sampai jadi lebih dan banyak, maka apa berlaku? Jadi pula negatif, jasad negatif. Jadi negatif dengan negatif memang berlaku tolakan balik, tolak balik, pergi balik. Jadi bila sampai sini negatif, tengok ini lebih banyak positif, lompat pula masuk, meninggalkan positif saja. Jadi maka menjadi jasad bercas positif pula. Jadi positif dengan positif, kamu dah tahu apa akan berlaku, tolak balik. Dan begitulah dia ulang. Jadi bola ini akan bergetar, pergi balik macam tu. Okey, sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya, sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okey, di proses ini berulang sampai bekalan kuasa dimatikan. Okey, jadi itulah yang akan berlaku pada sini, bola akan bergetar di tengah-tengah. Soalan, macam mana nak tambah kelajuan getaran bola ini pergi dan balik? Macam mana nak tambah kelajuan? Ialah dengan menambah kekuatan medan elektrik E. Masih ingat E? Kita tambahkan kekuatan medan elektrik di tengah-tengah ni. Tapi macam mana nak tambah kekuatan medan elektrik E ni? Masih ingat? Di antara dua plat positif dan plat negatif ni, iaitu, kalau kamu masih ingat ni, okey, plat positif, plat negatif, berbola tu duduk tengah lah kan. Okey, bergetar begitu. Jadi macam mana nak tambah? Kita tengok pada rumus matematik. E sama dengan V bahagi D. Macam mana nak, apa yang kita boleh buat supaya nilai E ni menjadi tinggi? Apa yang kita boleh buat? Ialah pada dua benda kita boleh buat, pada komponen V dan pada komponen D. Sebab V adalah sama aras dengan E, maka V ialah berkadar terus dengan E. Maksudnya kalau nilai V tinggi, maka nilai E pun ikut tinggi. Jadi untuk menambah tinggi nilai E, kita tambah tinggi nilai V. Dan V itu ialah voltan. Maksudnya kita tinggikan lagi voltan. Bila kita tinggikan voltan ni, contohnya daripada 4000 volt, kita tambah jadi 5000 volt. Jadi bila nilai V tinggi, maka nilai E ikut tinggi. Bila nilai E tinggi, maka nilai getaran ini akan turut lebih laju, bergetar dengan lebih laju. Okey. Selain daripada menambah tinggi V, apa lagi kita boleh buat ialah kalau kita tengok D ni, komponen ni duduk berlawan aras daripada aras E. Maksudnya hubungan D kepada E ialah berkadar songsang. Maksud berkadar songsang ialah bila nilai D semakin rendah, maka nilai E menjadi semakin tinggi. Jadi ideanya kita nak bagi D juga jadi rendah. Okey, dalam ini ialah kita nak bagi rendah, maksudnya kita nak bagi plat ni lebih sempit lagi. Macam mana dua plat ni semakin lebih sempit lagi, supaya D tu menjadi lebih kecil, lebih rendah. Maksudnya kita rapatkan lagi. Bila kita rapatkan lagi, maka getaran ini berlaku lebih cepat kerana jarak yang lebih pendek, sebab semakin rapat kan. Okey. Dan medan elektrik menjadi semakin tinggi lah. Okey. Sebab D semakin rendah, hasil bahagi E dapat menjadi semakin tinggi lah. Okey, itu ideanya. Jadi habis aktiviti yang pertama, kita menuju ke aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua ialah masih alat radas yang sama, jangan ditanggalkan. Cuma bola ini kita tanggalkan dan gantikan dengan meletak lilin di tengah. Dan nyalakan lilin itu supaya api duduk tengah-tengah.
Okey, kemudian sebelum kita onkan switch, api dia macam biasalah, api macam biasa duduk tengah-tengah naik ke atas macam tu. Tetapi setelah kita on switch, apa berlaku? Kita dapati api ini akan terbentuk dua lorong. Bagaikan terbentuk dua lorong, dua kawasan. Satu pergi ke api menuju ke plat negatif, satu lagi api menuju ke plat positif. Dan antara benda pelik yang kita akan perhati ialah kenapa saiz api yang menuju ke plat negatif lebih besar daripada saiz api yang menuju ke plat positif. Ini juga diterangkan dalam penerangan ni, kita tengok sama-sama. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin akan tersebar di antara kedua-dua plat logam. Sebaran nyalaan lilin yang menghala ke plat logam negatif lebih besar berbanding dengan yang menghala ke plat logam bercas positif. 2. Haba daripada lilin menyebabkan udara mengayon menjadi ion positif dan ion negatif. Okey, kamu kena bagi penerangan ini juga. Haba daripada lilin mengayonkan udara, maka menjadilah udara itu ion terbagi pada dua, ion positif dan ion negatif. 3. Ion negatif akan tertarik ke plat logam bercas positif, manakala ion positif tertarik ke plat logam bercas negatif. Okey. Jadi macam biasalah, positif tertarik ke negatif, negatif tertarik ke positif. Ion positif mempunyai, okey, ni kenapa dia boleh penerangan kenapa belah ni yang ion positif ni boleh dia sebaran dia, kawasan dia lebih luas lagi daripada yang belah ion negatif ni. Ini sebab dia ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar berbanding dengan ion negatif. Oleh itu, sebaran yang tertarik ke plat logam bercas negatif adalah lebih besar berbanding dengan sebaran yang tertarik ke plat logam bercas positif. Itu pasal kenapa kawasan ini lebih besar, kerana dua sebab, iaitu jisim positif dengan saiz positif ni adalah lebih besar. Okey. Saiz proton dan jisim proton adalah lebih besar berbanding jisim dan saiz elektron. Itu pasal. Okey, kita teruskan arus elektrik. Apa dia arus elektrik? Peralatan elektrik akan dapat berfungsi sekiranya terdapat arus elektrik mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Arus, iaitu simbol I besar, ialah kadar pengaliran cas. Kadar pengaliran cas. Bila sebut kadar, ada T kat bawah, rumus. Kita buat rumus, kita pasang T kat bawah. Pengaliran cas duduk atas, Q, iaitu bilangan cas. Okey, berapa banyak cas, kuantiti cas, jumlah cas. Kita letak atas dalam satu konduktor. Okey, jadi dapatlah menerbitkan satu lagi rumus. Arus I sama dengan ambil bilangan cas dalam kulum bahagi bilangan masa, tempoh masa. Ini pun samalah, nanti kita dapat nilai ni, maksudnya di bawah sentiasa menjadi satu, iaitu satu saat berapa banyak cas yang telah mengalir. Okey. Unit SI bagi arus ialah I ialah kulum per saat. Okey. Q unit, C kulum, T unit saat, S. Jadi saat naik atas jadi kulum saat negatif 1. Atau boleh terus pakai ampere. Kamu dah belajar tingkatan 4, unit SI bagi arus ialah ampere, boleh pakai ni.
Okey. Yang ni kita nak tahu ni, berapa banyak cas yang lalu dalam masa 1 saat. 1 saat saja berapa banyak cas yang lalu. Okey. Kalau satu coulomb cas yang lalu, apa maksudnya? 1 ampere. 1 ampere. Contohnya, kita ada 1 ampere cas yang lalu. Arus sama dengan 1 ampere. Contoh, ni apa maksud dia? Maksudnya ialah, macam mana boleh dapat satu ni? 1 coulomb ke atas. Rumus. Lagi sekali. Okey. Arus sama dengan 1 ampere. Kalau kita menulis dalam bentuk rumus tadi, iaitu I sama dengan Q bahagi T. Okey. Q duduk atas, T duduk bawah. Okey, unit bagi Q ialah, unit SI bagi Q ialah coulomb dan T ialah saat. Jadi kita 1 ampere ni maksudnya 1 coulomb, dan di bawah adalah sentiasa 1 kan, 1 saat. Itu maksudnya 1 bagi 1 ampere, atau 1 coulomb per saat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dalam masa 1 saat, sempat sebanyak 1 coulomb charge mengalir. Sempat sebanyak 1 coulomb charge mengalir. 1 saat. Yang mana kamu tahu 1 coulomb charge tu berapa banyak elektron? Adalah sebanyak ini ya. Sebanyak 6.25 darab 10 kuasa 18 yang kamu dah tahu tadi ya. Sebanyak itu mengalir dalam masa 1 saat saja. Jadi sangat cepat Maksudnya berapa banyak elektron yang mengalir dalam masa 1 saat. Itu yang dipahami sebagai arus 1 ampere tu. Kalau 2 ampere, bermaksud 2 coulomb dalam 1 saat. 2 coulomb. Maksudnya 2 ini, okey, 2 ni mengalir dalam 1 saat je. Okey, yang mana satu ni ada 6.25 10 kuasa 18, tambah lagi 6.25 darab 10 kuasa 18. Jadi berapa banyak elektron yang mengalir dalam hanya 1 saat. Okey. Okey, itulah cara nak kira arus kalau dalam bentuk bayangan berapa banyak cas yang lalu dalam satu tempoh. Okey. Beza keupayaan. Anda telah mempelajari bahawa arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik. Bagaimanakah arus elektrik ini boleh mengalir dalam litar? Hal ini dapat dikaitkan dengan beza keupayaan elektrik. Okey. Soalan. Sebelum biji-biji elektron ni nak mengalir, biji-biji elektron ni tak boleh senang-senang nak mengalir melainkan ada dia punya punca. Contohnya, okey, kita ada apa ni? Bola sini. Soalan. Cikgu letakkan di atas pembaris ni. Soalan, macam mana nak gerakkan bola ni ke kiri, ke sini? Macam mana nak buat? Ialah dengan kita tinggikan ketinggian di sebelah bola ni, maka dia mula mengalir. Okey, itu cara kita nak alirkan bola ni. Okey, maksudnya dengan menyediakan ketinggian yang berbeza. Okey, kalau tengok belah sini, ketinggian berbeza ni, kalau tengok ni, ketinggian ni, jadi dia boleh mengalir oleh kerana tarikan graviti. Maka asbab kepada bola ni nak bergerak ialah berbeza ketinggian. Jadi samalah soalan ni. Biji-biji elektron ni saja-saja tidak bergeraknya, dia duduk
dia duduk terawang-awang di sekitar atom dia masing-masing lah. Macam ni dia duduk terawang-awang ni. Dia pi jiran sebelah je atom, dekat-dekat je dia terawang pusing-pusing macam ni. Tapi macam mana nak jadikan elektron ni supaya dia lompat dari atom ke atom dan pergi ke satu arah saja, katakan ke sebelah kanan. Kita ada katakan kita ada satu kabel lah atau wayar. Ini elektron ini adalah atom. Disusun banyak macam ni. Memang rapat-rapat lah, kamu tahu. Jadi biji-biji elektron tu dia boleh lompat macam ni dia boleh lompat. Jadi banyak-banyak mereka ni lalu tengah-tengah ni pun. Macam mana nak buat supaya biji-biji elektron ni dia mahu pergi ke satu arah belah kanan, contoh. Kita tak boleh tunggang macam tu tunggang macam bola tadi tu. Tak boleh kita tunggang macam tu supaya biji elektron tu jatuh mengikut tarikan graviti takkan mau punya. Jadi macam mana nak buat? Jawapannya ialah kita mengenakan beza keupayaan di dua penghujung. Di sini kita kenakan positif, di sini kita kenakan negatif. Maka barulah biji elektron ini daripada negatif akan bergerak ke positif. Sebab elektron negatif akan bergerak ke positif. Jadi semua menuju ke satu arah. Kalau tak ada beza keupayaan ni, maka tak ada pergerakan elektron. Dan bila elektron tu mula bergerak, barulah kita panggil mereka sebagai arus. Jadi arus ialah biji-biji elektron yang sedang bergerak. Kalau arus ni tak bergerak ke satu arah yang tetap, maka jangan dipanggil arus, panggil mereka elektron cukup. Boleh Arus dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain dalam litar kerana wujudnya beza keupayaan di antara dua titik dalam litar tersebut. Beza keupayaan dengan simbol V besar ialah apa? Di antara dua titik dalam satu medan elektrik ialah kerja simbol W besar yang dilakukan untuk menggerakkan 1 kulum cas di antara dua titik tersebut. Lagi sekali. Lukisan kabel yang sama tadi. Katakan kita ada 1 kulum 1 C, 1 kulum. Ya, kamu tahu 1 kulum ni, hak ni tadi yang ada 1 C ni yang ada berapa banyak ni elektron? 6.25 darab 10 kuasa 18. Satu biji ni je, satu biji ni. Untuk nak bawa 1 kulum ni daripada titik ni ke titik ni, nak bawa ni. Katakan perlukan tenaga atau kerja yang nak dilakukan, nak bawa daripada titik ni, nak bawa ke titik ni. Kerja atau tenaga yang diperlukan untuk bawa berapa banyak cas yang dibawa. Berapa banyak, 1 kulum ke, 2 kulum ke, 3 kulum ke, lebih ke, 4.5 kulum ke, 5.5 ke, tak kisahlah. Berapa banyak tenaga yang diperlukan untuk gerakkan semua ni ke sini. Tapi bila hasil bahagi tu last sekali jadi di bawah tu jadi 1 saja kan, 1 kulum. Jadi kita mendapat apanya kalau kita ambil nilai ini
kerja yang dilakukan atau tenaga yang digunakan untuk bawa berapa banyak cas, kita akan dapat apa? Kita akan dapat nilai beza keupayaan V. dV sama dengan ambil nilai kerja atau nilai tenaga untuk bawa berapa banyak cas. Okey, berapa banyak cas. Okey, unit untuk kerja dan tenaga ialah joule. Maknanya kerja dan tenaga adalah sama. Kita boleh pakai ni. Kerja dengan tenaga adalah sama, itu pasal mereka berdua kongsi unit yang sama, joule. Dan unit untuk charge ialah, kamu dah tahu, coulomb. Okey, contoh nilai tenaga yang nak dibawa oleh dua coulomb ni, nilai tenaga yang diperlukan ialah contoh 10 joule. Okey, jadi gunakan 10 joule ni untuk bawa dua ni mai sini. Soalan, berapa nilai voltan? Berapa nilai beza keupayaan? Jadi kita dah tahu, ambil 10 joule letak sini. 10 joule. Okey, bahagi dengan jumlah cas. Dalam kes ni jumlah cas ialah 1 coulomb tambah 1 coulomb ialah 2 coulomb. Okey, jadi kita dapat 2 coulomb tu di bawah. Okey, belum habis, kita tak jadikan bawah ni sebagai satu lagi. Maksudnya kena bahagilah sampai dah tinggal satu bawah ni. 10 bagi 2 kita dapat 5 joule. Di bawah ialah dah jadi 1 coulomb. Ini maksudnya. Apa maksudnya ni? Untuk bawa, kita ada banyak coulomb. Untuk bawa 1 coulomb saja daripada titik ni ke titik ni, kita perlukan 5 joule. Itulah nilai voltan tu. Okey, juga boleh ditulis sebagai 5 joule coulomb negatif 1. Sini C besar juga, C besar. Atau 5 volt. Itu maksud dia 5 volt. 5 volt bermaksud 5 joule diperlukan, atau kerja yang perlu dilakukan untuk gerakan 1 coulomb sahaja pergi sini. Jadi setiap kali kamu menjawab soalan yang macam ni, kamu kena ada gambaran yang macam ini sebenarnya. Tidak hanya semata-mata menghafal rumus macam ini saja tapi tak tahu rumus ni gambarannya apa. Itu bukan belajar fizik namanya. Jadi nak belajar fizik memang kena ada gambaran dalam kepala macam ini. Boleh nampak gerakan cas itu, elektron itu, apa dia dan sebagainya lah. Okey. Unit SI bagi keupayaan V ialah joule per coulomb atau volt. Beza keupayaan 1 volt bermaksud kerja sebanyak 1 joule dilakukan untuk gerakan 1 coulomb cas dari satu titik ke titik yang lain. Itu kalau 1 volt bermaksud 1 volt 1 joule 1 coulomb. Maksudnya 1 joule diperlukan untuk gerakkan 1 coulomb ke sini, daripada titik ni ke titik ini. Itu maksudnya 1 volt. Okey. Jadi tamatlah segala apa penerangan yang diperlukan. Jadi yang tinggal last untuk kamu adalah praktis formatif 3.1. Mari kita buat sama-sama. Kalau kamu perlu nak buat dulu, kamu boleh pause video. Buatlah dulu sebelum cikgu buat. Jadi nak tengok pemahaman kamu betul atau tidak. Tak faham boleh ulang video sebanyak yang kamu nak. Nombor 1,
nyatakan takrifan arus dan beza keupayaan. Okey, arus ialah kadar pengaliran cas Q dalam satu konduktor. Beza keupayaan ialah kerja W yang dilakukan untuk menggerakkan satu kulum cas di antara dua titik tersebut. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan medan elektrik? Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas, di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Ialah kawasan. Ingat medan ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana bla 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 bla. Jadi kena hafal lah ni. Okey, semua hak hitam ni semua hafal lah. 3. Rajah di sebelah menunjukkan sekeping papan iklan elektronik. Arus yang mengalir ialah ini. Jadi macam biasa, gariskan, letak, tukar pada simbol arus I. Berapakah bilangan elektron? Okey, gariskan elektron, tukar pada simbol E. E kecil bilangan elektron yang mengalir dalam litar itu apabila suis dihidupkan selama 3 jam. 3 jam. Tukarkan kepada T. T kecil Okey, jadi untuk jawab soalan ni, okey, kita perlukan apa? Kita perlukan gambar rajah. Di papan litar ni kita tukarkan kepada gambar yang semudah kita belajar itu, iaitu hanya satu kabel macam ini sahaja. Jadi kita ada itu papan litar tu buat simple macam ni saja. Okey. Kemudian dia cakap arus yang mengalir ini arus. Masih ingat arus ialah dalam satu saat ada berapa banyak cas yang lalu dalam satu saat. Jadi rumus untuk arus ialah berapa banyak cas dalam masa satu saat. Dia bagi tahu ialah ini jumlah dia 4.0 darab 10 kuasa negatif 2. Unit bagi kulum ialah Q ialah kulum per unit bagi saat T ialah jadi ingat lagi, bawah ni ialah sentiasa sama dengan 1 1 saat. Okey. Maksudnya dalam 1 saat ada sebanyak cas ini yang mengalir. Itulah dia arus. Okey. Berapakah bilangan elektron? Okey. Dalam masa 3 jam. 3 jam. Kalau 1 saat cas sebanyak ini mengalir. Soalan. Kalau 2 saat, darab 2 lah atas ni kan. Kalau 3 saat, darab 3. Kalau 3 jam, sebelumnya kita kena cari dulu 3 jam berapa saat. 1 jam berapa saat? 1 minit 60 saat. Dalam 1 jam ada 60 minit. Jadi 60 darab 60 darab 3 jam. Okey. Lagi sekali, kalau 1 saat kita ada sebanyak ini. Bilangan charge. Habis kalau dalam masa 3 jam, 3 darab 60 minit darab 60 saat. Berapa banyak charge? Berapa banyak kulum? Berapa banyak charge?
Okey. Ni kaedah kadaran lah. Satu nak ke ini semua ialah darab ni semualah. Okey. Satu darab semua ni. Tekan kalkulator dapat berapa? $10,800 saat. Okey. Maknanya ini hasil darab ni ialah 10,800 saat. Okey, maknanya satu nak ke 10,800 ialah darab 10,800 saat. Ni. Begitu juga di atas kena darab nilai yang sama 10,800. Okey, dapat nilai ni. Tekan kalkulator dapat berapa? Darab 432 sama dengan 432 coulomb. Jadi 432 coulomb. 432 coulomb. Ini jawapannya. Okey. Dalam masa 3 jam sebanyak 432 coulomb lalu dalam litar itu. Lalu dalam litar ni Soalan, dia tanya bilangan elektron. Apa hubungan E dengan C tadi? Okey. E dengan C tak sama. E ni pembawa elektron, biji elektron tu yang kita belajar tu. Mana dia? Okey, ni elektron hak ni, biji ni. Ingat lagi, satu elektron boleh bawa berapa banyak charge? Satu elektron boleh bawa sebanyak ini charge. Yang sikit ni 16 coulomb, 0.16 coulomb ni. Ni. Okey. Kalau satu coulomb ada berapa banyak elektron? Satu coulomb ada berapa banyak elektron? Satu coulomb ada sebanyak ini elektron. Satu coulomb saja ada sebanyak ini 10 kuasa 18 elektron. Habis kalau 2 coulomb, darab 2 lah kan. Kalau 3 coulomb darab 3. Ini darab 3. Habis kalau 432 coulomb darab berapa? Satu coulomb ada sebanyak mana elektron? Ada sebanyak 6.25 darab 10 kuasa 18 elektron. Dah, kalau ada 432, satu nak ke 432 darab 432 lah. Maka di sebelah sini pun kita darab yang sama 432. Okey Jadi darab dengan 432 darab ini. Dua 2.7 darab 10 kuasa 21. Biji elektron. Ni dia punya banyak. Inilah dia. Itulah dia cara nak jawab soalan yang ketiga. Sebab tu adalah penting kamu nampak dalam bentuk macam ini Okey. Maknanya ada 432 coulomb. Maksudnya yang ni, satu coulomb ni ada satu set ni, satu paket ni ada 432 paket ni. 432 paket. Satu paket ada 6.25 darab 10 kuasa 18.
Jadi darab 432 paket Coulomb. Dapat apa? Dapat belakang ni lah. Kira semua ni berapa biji elektron yang ada ni yang mengalir dalam masa 3 jam. Okey, boleh dapat idea ni. Teruskan soalan nombor 4. Sebuah mentol berlabel 3 volt 0.2 ampere menyala selama 1 jam. Hitungkan A, jumlah cas yang mengalir. Macam biasa, kamu memang wajiblah ada apa nama ni, kabel ni untuk memulakan segala pengiraan apa-apa pun. Jadi kita perlukan kertas baru supaya kamu membantu kamu punya bayangan tu, dapat membayangkan elektron mengalir dan sebagainya tu untuk kira ni. Sebuah mentol, tak payah lukis mentol, tulis simple je, mudah. Buat kabel ni 3 volt. 3 volt kita faham apa tadi? Nak gerakkan cas daripada titik ni ke titik ni kan. Nak pindahkan, perlukan apa? Kerja atau tenaga tertentu. Okey. Berapa banyak cas ni? Okey, kemudian hasil bagi tenaga dengan berapa bilangan cas ni, kita dapat V Dapat V. Jadi V ialah kerja ataupun tenaga bahagi dengan bilangan cas. Okey 0.2 ampere ni apa dia maksud? 0.2 ampere sama macam tadi dalam 1 saat. Okey, berapa banyak cas yang mengalir. Dan dia bagi tahu dah 0.2 ampere. Maksudnya Maksudnya 0.2 ampere bermaksud 0.2 unit bagi Coulomb ialah Q ialah Coulomb per saat. Bawah ni 1 lah, 1 saat. Okay, ini maksud arus 0.2 ampere. Maksudnya 1 saat dia dah memindahkan 0.2 Coulomb. Okay, apa soalannya? Okay, V dia bagi 3 volt. Maksudnya sama ni, 3 unit bagi tenaga ialah joule. Dan di bawah sentiasa juga sama dengan 1 Tapi 1 apa? 1 Coulomb, iaitu 1 Coulomb. Jadi kamu dapat idea untuk pindahkan 1 Coulomb dari titik ini ke titik ini memerlukan menjanakan tenaga sebanyak 3 joule. Okey. Apa soalan? Menyala selama 1 jam. 1 jam berapa minit? Berapa saat? 60 darab 60. Okey, 3600 saat. Hitungkan jumlah cas yang mengalir. Jumlah cas ialah Q. Okey, Q besar ni. Jumlah cas. Nak cari nilai Q. Okey. Okey, ni nilai Q ni, kita nak cari nilai Q ni. Maksudnya kalau 1 saat sebanyak ini mengalir 0.2 Coulomb. Kalau 1 jam, kalau 1 jam berapa saat? 1 darab 60 darab 60 kan? 1 darab 60 darab 60. 60 minit 60 saat. Jadi dapat apa? 3600 saat. Okey, masuk sini. Okay, ini kaedah sama jugalah, kaedah kadaran. Kalau 1 saat dapat bawa sebanyak, alirkan cas sebanyak 0.2 Coulomb. Sudahnya kalau 3600 saat, apa yang kat atas ni, berapa banyak Coulomb? Jadi macam mana 1 nak ke 3600? Darab dengan 3600 jugalah. Okey, seperti mana di bawah, seperti itu di atas. Darab 3600. Jadi dapat berapa? Tekan kalkulator
darab 3600 sama dengan 720. Okey, 720 ni maksudnya apa? 720 coulomb dipindahkan, dialirkan cas ini dalam masa 3600 saat atau dalam masa 1 jam. Inilah dia telah menjawab soalan. Jumlah cas yang mengalir dalam masa 1 jam lah maksudnya. Itulah dia. Jumlah cas mengalir 720 coulomb. Tengok kamu bagaimana susunan begini dapat bantu kamu untuk mencari nilai apa? Nilai yang nak dicarilah. Mudah untuk nampak, mudah untuk membayangkan. Teruskan B, jumlah tenaga yang dijanakan. Okey, jumlah tenaga yang dijanakan. Okey, tenaga ialah simbol E, E besar, tenaga atau kerja sama sahaja. Okey, maknanya dia nak apa? Dia nak nilai ni, E ni. Okey, yang kita faham, kalau dia nak gerakkan 1 coulomb sahaja daripada titik ni ke titik ni, dia perlukan tenaga sebanyak 3 joule. Soalan. Tadi kita dah kira jumlah cas. Berapa tadi? Yang mengalir dalam masa 1 jam. Jumlah cas itu ialah sebanyak 720 coulomb. Kalau 1 coulomb dia menjanakan tenaga sebanyak 3 joule. Habis kalau 720 coulomb, kalau 1 coulomb 3 joule, kalau 2 coulomb 2 kali ganda lah 6 joule. Kalau 3 coulomb 9 joule. Habis kalau 720 coulomb berapa joule? Tu kita sama juga, kita nak buat kadaran. 1 coulomb 3 joule. Habis kalau 720 coulomb berapa joule? Macam mana satu nak ke 720? Kita darab 720 lah. Maka seperti mana di bawah, seperti itu di atas. Jadi tekan kalkulator, 3 darab 720. Kita dapat 2160. 2160 unit joule. Okey. Itulah dia jumlah tenaga E. Okey. Jumlah tenaga E sini yang diperlukan untuk jana tenaga selama 1 jam tu. Inilah dia. 2160 joule. Okey. Nombor 5, suatu konduktor logam mengalirkan 900 coulomb cas elektrik dalam masa 10 minit. Okey, mengalirkan 900 coulomb. Ini ialah simbol Q, cas elektrik dalam masa 10 minit. 10 minit ni tukar siap-siap pada unit SI. 1 minit 60 saat, 10 minit 10 darab 60, 600 saat. Okey, siap-siap. Hitungkan arus yang mengalir, arus simbol I. Okey, arus yang mengalir. Okey, sama juga. Jangan terus ambil rumus Terus ambil rumus ni. Okey. Tak faham apa benda pun, hanya nampak sama je ni, bawa masuk nilai Q tu apa, T tu apa, tu dapat, tak mau. Jangan duk terbayang gitu. Seeloknya terbayang secara kabel macam ini. Bayangkan cara macam ni bagus. Okey. Jadi sama juga perlukan kabel ni. Pasal dia nak cerita arus ni, kita dah buat macam ni siap-siap. Okey, arus yang kita faham ialah ambil semua jumlah cas bagi semua jumlah masa. Okey, dalam ni kita dapat kita nak cari arus. Jadi
Berapa semua jumlah cas yang ada ni? 900 coulomb. Okey, mana 900 coulomb duduk di tempat Q ni lah. Semua tempoh masa T berapa? 600 saat. Jadi bawah 600 saat. Okey. Macam biasalah matematik, kita akan tinggalkan jawapan yang paling mudah, iaitu di bawah ni akan menjadi sentiasa 1. Jadi tekan kalkulator lah. 900 bagi 600, kita dapat berapa? Kita dapat 1.5. Jadi 1.5 tu lah duduk atas tu, kat atas ni coulomb, dan di bawah ialah sentiasa jadi 1 lah, 1 saat. Itu dia arus yang nak dicari. Rupanya kita faham dalam masa 1 saat sebanyak 1.5 coulomb mengalir. Dalam 1 saat, sebanyak 1.5 coulomb mengalir. Yang kedua ni separuh sajalah, 0.5, 1.5. Ni 1 dah lepas. Ni bagi, maksudnya bilangan elektron tu bahagi separuh. Okey, separuh tambah elektron ni lengkap 6.25 darab 10 / 18. Okey, boleh bayang? Itulah maksud dia arus sebanyak itu. Berapa banyak bilangan elektron mengalir. Ataupun 1.5 coulomb saat naik atas, saat negatif 1. Dan ataupun unit untuk arus ialah ampere. Boleh saja. Okey, tiga-tiga ni. Tapi yang paling last ditinggalkan jawapan bentuk ni lah, senang sikit. Okey, maka sampai sini saja tamat. Kalau masih tak faham, boleh ulang. Masih tak faham juga, carilah segala soalan. Buat buku kerja tu, kerja PBD tu. Carilah soalan yang berkaitan tentang charge ni, tentang charge. Biasanya tentang yang berkaitan sajalah. V, W, E, Q, T, macam tu sajalah. Kita last ni, mari kita cari balik lah, kumpul balik semua rumus yang kita dah temui dalam bab ni. Iaitu yang pertama, rumus nak cari kekuatan medan elektrik. Okey, apa rumus dia? Okey, kalau dua titik saja ni, rumus dia kita ambil F bahagi dengan Q. Okey, ambil daya yang dikenakan bahagi dengan berapa jumlah cas yang ada, Q. Okey, kalau nak cari yang ni, antara kekuatan medan elektrik antara dua plat ni sama juga, simbol E. Tapi kita ambil voltan bahagi jarak antara plat. Okey, lagi rumus lain yang kita dah temui ialah arus elektrik. Arus elektrik, rumus I bahagi I sama dengan Q bahagi T. Okey, kemudian rumus untuk beza keupayaan, V sama dengan W atau E bahagi Q. Okey. Dan ada lagi ini, rumus antara charge dengan bilangan elektron ni, iaitu 1 coulomb sama dengan berapa banyak elektron? Berapa banyak elektron? 6.25 darab 10 kuasa 18 elektron. Okey. Itulah dia. Okey, ada berapa ni? Lebih kurang ada 5 rumus ni lah.
Okey, jangan nampak secara rumus ni untuk jawab soalan ni. Kena nampak secara bayangan ni perjalanan elektron macam ni perjalanan cas. Okey. Sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.